Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, petang ni kita sambung balik kita punya tajuk tasawuf. Kita masuk kepada, saya tak ingat kita berhenti mungkin di mursyid kan? Betul tak? Betul Ustaz, betul, mursyid. Surat 34 Baik. Kita pergi kepada tajuk berkenaan dengan mursyid. Apa itu mursyid? Mursyid adalah satu istilah yang sinonimnya dengan kataan syekh dalam disiplin ilmu dan amalan tasawuf atau murabbi atau guru yang mengajar, yang mendidik serta mengasuh zahir dan batin seorang yang salik. Untuk menjelaskan lagi kedudukan prinsip yang ketiga ini, kita lihat pandangan yang diberi oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi yang antara lain menyebut yang bermaksud dan syarat yang keempat ialah mu'allim yang menunjukkan jalan yang murad yang hendak dituju. Murad tu yang hendak dituju. Daripada mu'allim itu adalah guru yang mursyid yang mengetahui akan jalan kepada Allah. Dan mursyid ni dia lebih kurang dengan murabbi lah, orang yang beri petunjuk jalan. Selalunya kita jadikan mursyid itu adalah golongan para ulama yang menunjukkan jalan kepada kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Maknanya ulama itulah pentingnya adanya ulama pada zaman kita yang akhir zaman ini, sebab ulama itu yang membimbing perjalanan. Sebab apa saya bagi contoh, kalau kita tengok daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang baru hari itu kita sambut kenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, perjalanan Nabi bersama dengan Buraq kemudian dibimbing oleh Jibril. Jibril itulah yang kita kata mursyid. Dia membimbing perjalanan Nabi. Sepanjang perjalanan dia memberi penerangan demi penerangan berkenaan dengan apa yang Nabi tanya dan berkenaan apa yang mereka jumpa. Contohnya mereka jumpa satu kampung yang perkampungan itu kampung syahid. Golongan-golongan yang mati syahid. Jadi diceritakan oleh Jibril. Dia jumpa pula dengan makam yang berbau harum. Lalu Jibril menceritakan itulah makamnya Masyitah. Jadi inilah petunjuk-petunjuk yang diberikan sebagai mursyid yang ditugaskan kepada Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kemudian Syekh Al-Azhar Dr. Abdul Halim Mahmud ada menghuraikan pandangannya tentang kedudukan Syekh Mursyid seperti yang diamalkan oleh ajaran tasawuf. Antaranya beliau menyatakan iaitu bermaksud syarat penting yang mesti ada dalam tasawuf itu ialah kesan rohani, atau dengan kata lain lebih tepat lagi ialah barakah. Barakah itu tidak akan ada kecuali dengan wasitah atau perantaraan seorang yang bergelar syekh. Mana kata Dr. Halim Mahmud ini, dia kata kalau untuk syarat penting dalam tasawuf itu ialah kesan dalam rohani, maknanya kesan yang ada dalam hati. Bila mana yang diceritakan atau diterangkan oleh seorang yang dipanggillah sebagai mursyid itu, mestilah apa yang ditinggalkan pesanan itu yang memberi kesan kepada anak muridnya, yang kesan itu terkesan itu sampai terkait dengan hati, di dalam rohani dia, di dalam diri dia. Maka itulah yang dikatakan barakah, ilmu yang barakah. Kita meninggalkan satu ilmu sehingga mereka terkesan hingga ke dalam hati, itulah yang dikatakan satu ilmu yang barakah. Dan untuk mendapat berkah bukan sekadar guru
yang memberikan kesan kepada anak murid, bahkan murid itu sendiri kena ada sifat hormat, menghormati ataupun paling tidak beradab dengan mursyid, beradab dengan guru, beradab dengan ulama, beradab dengan ilmu. Jadi kita kena ada beradab. Contohlah, saya bagi contoh. Kalau di Masjid Surau adanya kuliah maghrib, kuliah subuh. Kan ada orang tua-tua kadang-kadang dia duduk bersandar di tepi-tepi dinding. Di depannya guru, di depannya ustaz yang memberi ilmu. Tapi dia bersandar tepi dinding, tak ada masalah lah. Tapi masalah bila mana dia melunjurkan kaki menghala ke arah guru. Melunjurkan kaki. Itu juga dia anggap tidak ada adab. Tiada adab. Maka adab tu yang paling penting untuk mendapat barakah. Ya kan? Kemudian, kita pergi kepada Raf'al Himmah. Raf'al Imrah. Al-Himmah. Prinsip ilmu dan amalan tasawuf yang keempat ialah Raf'al Himmah, iaitu menurut keterangan yang telah diberikan oleh Al-Palimbangi, bersungguh menjalani akan jalan Allah itu semua hidupnya, iaitu sekira-kira jangan lalai dan jangan lupa dan jangan segan dan jangan letih, supaya ramai sampai kepada martabat yang tinggi dan maqam yang tertinggi. Dan maknanya beramal dengan ilmu sungguh-sungguh dalam semua hidup kita. Jangan lalai, jangan lupa, jangan segan. Segan maksud apa? Bila tak tahu segan nak tanya. Kan gitu. Jadi tu jangan segan. Sebab kita hidup dalam dunia ni kena ada ilmu, dan ilmu tu mesti kita kena tanya. Jangan sampai kita tak tahu kita kata segan nak tanya gitu kan. Kemudian dalam maksud yang lain, iaitu Rafi'al Himmah ini, itu membawa maksud cita-cita, tekad dalam keazaman. Maknanya berazam. Dia dalam berazam tu kuat, terlalu kuat berazam. Bersungguh-sungguh, mujahadah berlawan nafsu. Bersungguh-sungguh ni istiqamah lawan nafsu. Sungguh yang demikian merupakan satu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seorang yang sadik, seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-6. Wallazina jahadu fina. Allah kata, dan mereka yang bersungguh-sungguh mujahadah dan jalan untuk makrifah, kami nescaya kami akan hidayahkan kepada mereka jalan-jalan makrifah kami itu. Para ulama tasawuf berpendapat sangat menekankan pentingnya mujahadah untuk mencapai martabat usul. Mujahadah ni maknanya kita menghadapi kesusahan tapi kita tenang je menghadapi kesusahan. Ini dipanggil mujahadah. Kan? Maknanya kemudian kita istiqamah dengan apa yang telah difardukan atas kita. Kemudian kita buat tanpa ada keluhan, tanpa ada tanpa rasa bersungut. Maka itulah yang dipanggil mujahadah. Kan? Dalam mujahadah itu kita istiqamah di dalam ibadah tersebut. Seperti mana yang disebut pada ayat tadi, wallazina jahadu fina linahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka yang bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya. Mujahadah ni jihad lah. Jahadu, kemudian dia berjihad di dalam untuk makrifah. Kami akan berikan hidayah. Dalam mujahadah itulah yang telah memberikan hidayah kepada mereka jalan-jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pentingnya mujahadah itu dalam dia menghadapi segala kesusahan, dia bersungguh-sungguh dan istiqamah dalam amalannya, mereka itu akan Allah akan memberikan satu bentuk yang dipanggil hidayah. Hidayah di dalam hati sanubari dia. Itu malahan mereka menetapkan agar orang-orang yang salik melakukan atau menjalani mujahadah dengan bersungguh-sungguh. Tanpa mujahadah, orang yang salik tidak akan mencapai sebarang natijah terhadap rohaninya. Bila tidak ada mujahadah, dia tidak ada rasa
terbukanya hati. Sebab tu hati kita ni kena sentiasa terbuka dalam menerima ilmu. Dalam ilmu itu kita menerima sentiasa terbuka, maka dia akan menjadikan natijah kepada rohani dalam hati kita. Bila mana tidak ada sifat terbuka. Ada orang kata contoh dia kata tudung itu tidak wajib untuk dipakai oleh wanita. Betul. Tak ada ayat Quran pun cerita pasal tudung itu wajib pakai perempuan pakai tudung. Tetapi dalam Quran Allah kata wajib wajib tutup aurat. Dia sebut tutup aurat ni tak semestinya tudung. Macam-macam boleh tutup aurat. Maka bila mana nak menutup aurat itu memerlukan kepada mujahadah, kesusahan, berterusan, istiqamah dan sebagainya, maka di situlah dia akan memberi kesan kepada hatinya bila mana dia sentiasa menjaga auratnya. Kan? Tanpa faktor tersebut sudah tentu mujahadah tidak dapat dilakukan dengan jayanya. Oleh yang demikian, faktor pendorong itu boleh dikira sebagai sebahagian daripada maksud himmah atau kegigihan dan kesungguhan, iaitu mujahadah tersebut. Antara faktor tersebut ialah niat atau qasad. Yang pertama, niat yang benar atau tujuan seorang yang salih untuk bermujahadah mesti bersih. Tidak ada sebarang tujuan lain selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya dia buat sesuatu kebaikan tu mesti kerana Allah Taala. Sebab tu kita dalam solat kita kata wajahadu bila kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana Tuhan semesta alam. Maka mujahadah itu dilaku semata-mata nak bertakarub, mendirit, mana mengakrabkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mencapai kasyaf atau karamah atau untuk mencapai berbagai maqamat dan kepentingan diri dan sebagainya. Nak buat sesuatu kebaikan tu bukan kerana nak dapat ganjaran dunia, bukan nak mendapat pujian, bukan nak dapat halua telinga daripada manusia, tapi untuk mencapai keredaan Allah semata-mata, sehingga mencapai hakikat tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah yang sebenar. Sebab tu dalam amalan tasawuf dan tarikat, agenda membetulkan qasad sering dilahirkan dengan berbagai ungkapan, sama ada dalam bentuk doa dan munajat. Antaranya dalam ungkapan disebut dengan maksud ya Allah, ya Tuhan kami, kan? Anta maqsudan, engkau adalah yang aku tuju dan keredaanmu, wa radaka wa talubi, dan keredaanmu adalah yang ku cari. Mana jika kita perhatikan ungkapan munajat di atas, kita dapati ia sebagai kaedah penting untuk membetulkan qasad dan tujuan yang awal mula mujahadah seseorang yang salih. Dengan munajat ini juga dihadapkan akan dapat membetulkan setiap ibadah yang dilakukan oleh orang yang salih sebagai matlamat usul. Maknanya apa ibadah yang kita cari, mestilah tujuannya kita untuk mendapat keredaan itu semata-mata. Bukan kerana nak dapat pujian, bukan kerana nak mendapat habuan, bukan kerana nak ada tujuan yang ada matlamat di sebalik apa yang kita buat. Maka itu tidak dianggap sebagai mujahadah. Maka kita buat kerana semata-mata kerana Allah. Baik. Kemudian menuntut ilmu. Prinsip yang kelima dalam ajaran dan amalan tasawuf ialah menuntut ilmu. Bagi orang yang salik adalah menjadi kewajipan untuk mencari dan menuntut ilmu daripada ketiga-tiga cabang Islam, iaitu tauhid, fiqh serta tasawuf dan tarikat. Kiranya melepasi kewajipan fardu ain sesuai dengan kedudukan ketiga-tiga cabang ilmu tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menyentuh soal iman, Islam dan ihsan. Baik. Bila kita sebut tentang ilmu, pertamanya yang kita kena faham adalah berkenaan dengan ilmu tauhid. Mengenali Allah. Kemudian ilmu fiqh dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian antara
disertakan dengan tasawuf atau tarikat ini, tarikat untuk mengikatkan diri kita dengan Allah supaya kita faham tentang hukum hakam dan mana boleh, mana tak boleh. Kemudian bagi mengeratkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu juga Nabi SAW bila mana ditanya tentang iman, Islam dan ihsan. Maka dah tentulah waktu Jibril tanya itu, Nabi menjawab itu hanyalah untuk mengajar para muslimin ketika itu. Cuma Jibril itu menjadi perantaraan untuk bertanyakan soalan tersebut. Maka tuntutan supaya mencari ilmu pengetahuan dalam Islam itu sudah bermula dengan penurunan wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra. Kalau kita tengok perkataan Iqra itu sendiri, kalau kita tengok Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah kata Iqra, bila maksud Iqra itu baca. Bila membaca itu pastinya ada tujuan atau matlamat. Maka kita membaca itu, matlamat kita adalah ilmu. Bila mana kita baca matlamatnya ilmu, maka ilmu perlu dibimbing, perlu dipimpin. Seperti mana perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka kalau kita tengok Allah sebut dalam ayat tu 2 kali Iqra. Bila sebut 2 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kali kedua. Sebut maknanya ilmu itu bila baca itu matlamatnya ilmu, dan ilmu itu perlu diulang. Maknanya bila Allah sebut Iqra 2 kali, maknanya itu ada ulangan. Bila ada ulangan, maknanya ilmu itu perlu diulang-ulang. Gitu. Sebab tu orang menuntut ilmu ni minal mahdi ilal lahdi. Daripada dalam buai sampai ke liang lahat. Sampai liang lahat pun orang bagi ilmu juga. Sampai liang lahat kita menuntut ilmu. Sebab tu kalau kita sebut dengan ilmu ini, kata guru saya, kalau nak belajar kena mengajar. Dengan mengajar kita akan belajar. Kalau tunggu alim baru nak mengajar, silap-silap kita tak belajar. Mana nak bagi ilmu kena belajar, kena tuntut ilmu. Nak bagi ilmu kena tuntut ilmu. Dia bukan main macam tu je. Dan ada ilmu ni kita jangan belagak, jangan action, jangan rasa tinggi diri, rasa dengan kita punya ilmu ni je betul. Orang lain punya ilmu salah. Mana kita tidak sampai tidak mengihtiram atau mengakui ilmu orang lain. Ada. Sebab tu kalau ilmu ni Nabi sebut apa? Kullu muslim faridatun ala kullu muslim faridatun ala ilm. Dia semua orang Islam ni wajib ke atas menuntut ilmu. Sebab dia orang yang menuntut ilmu ni, Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Sampai macam tu sekali penggalakan Nabi SAW untuk kita menuntut ilmu, sampai Nabi kata siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, maka perjalanan dia tadi Allah pun dengan susah payah perjalanan, dengan nak lawan hawa nafsu, nak lawan dengan perjalanan macam-macam lah halangan-halangan dan ujiannya. Maka di dalam perjalanan itu orang macam ni dengan susah payah Allah permudahkan di akhirat, dia mudah untuk masuk syurga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Sebab apa? Sebab hidup di dunia kesusah payahan dia mencari ilmu. Kemudian dengan ada ilmu, dia semakin tunduk dengan Allah. Bukan ada ilmu, semakin riak, semakin belagak, semakin sombong. Kita ingat, Iblis kena campak daripada syurga. Iblis ada ilmu ke tak ada ilmu? Ada. Iblis ni antara malaikat yang berilmu. Dia antara yang berilmu. Tapi sebabkan kerusakan satu je pada diri dia, sombong. Bila dia sombong, dia yang rasa terbaik. Aku yang terbaik. Bila dia rasa dia terbaik, akhirnya Allah campakkan dia keluar daripada syurga. Macamlah kita hari ni. Ada golongan yang rasa baru ada PhD hadis. Kemudian boleh ngutuk pula ulama sana, ulama sini. Maknanya dia tidak menghormati ilmu orang lain. Maka dia rasa dia betul. Maka di situlah akan menimbulkan satu sifat riak, ujub dan takabur dengan ilmu. Konsep yang terkandung dalam kalimat Iqra itu memberikan satu gambaran berhubung dengan kegiatan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Justru itu Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa masalah yang berhubung dengan ilmu
merupakan halangan yang pertama yang mesti diselesaikan oleh seorang yang salik. Hanya dengan ilmu sahaja orang yang salik itu akan berjaya untuk melaksanakan ubudiyahnya terhadap Allah SWT. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan tentang pentingnya menuntut dan mencari ilmu. Di samping peringatan dan ancaman bagi mereka yang tidak mahu membuat demikian. Rasulullah SAW bersabda dengan bermaksud, adalah kamu menjadi orang yang alim, yang mengetahui dan mengajar, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang menciptakan ilmu, dan jangan kamu jadi orang yang kelima. Jika kamu menjadi orang yang kelima itu, maka kamu akan binasa. Nah, mana Nabi suruh apa? Pertama, jadi orang alim. Bila nak jadi orang alim, kena belajar. Belajar, bila dalam belajar tu kena mendengar. Dalam kita mendengar tu, kita akan timbulkan rasa cinta kita pada ilmu. Jangan jadi macam yang golong kelima. Jika kamu menjadi orang yang kelima itu adalah maka akan. Mana kelima tu apa dia? Bila mana belajar tak mau. Cari ilmu tak mau. Jadi orang alim pun tak mau. Bila ada majlis ilmu, dia tukar penghalang pula majlis ilmu. Kita ada buat majlis ilmu dekat surau malam ni. Dia pun pergi report lah, contoh lah sebagainya. Bagi tahu dekat orang ni, ni majlis ilmu ni, macam-macam lah, komplain. Wallazina kafaru wasaddu an sabilillah adallu a'malahum. Allah kata apa? Allazina, orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dan bila mana ada, Allah kata orang-orang yang menghalang. Bila mana menghalang fi sabilillah, pada jalan Allah, adallu a'malahum, sia-sia amalan dia. Orang yang allazina kafaru, orang-orang kafir, dan orang-orang yang menghalang pada jalan fi sabilillah. Wallazina kafaru, kemudian allazina, kata orang-orang yang kafir, adallu a'malahum, sia-sia amalan dia. Makna sia-sia ni Allah tak nak terima apa amalan yang dibuat. Maka sebab tu kita jangan jadi golongan yang kelima. Jadi golongan yang pertama iaitu orang alim. Bila nak jadi alim kena belajar. Kemudian orang yang mendengar ataupun orang yang cintakan kepada ilmu, jangan jadi yang kelima yang benci kepada empat-empat tu tadi. Itu golongan yang kelima. Penjelasan hadis yang atas menunjukkan bahawa perintah untuk menuntut dan mencari ilmu adalah berterusan. Dalam konteks ilmu tasawuf, orang yang salih akan dituntut untuk berbuat demikian bagi menjamin keselamatan mujahadah dan kejayaan perjalanan menuju Allah SWT. Di sini sering terjadi salah faham di kalangan pengamal dan amalan tasawuf yang beranggapan bahawa Allah SWT akan menganugerahkan berbagai silih ladun, berbagai ilmu ladun secara langsung tanpa diiringi usaha dan ikhtiar untuk menuntut ilmu. Sikap yang demikian tanpa sahaja berlawanan dengan hadis yang menuntut supaya setiap mukmin menuntut dan mencari ilmu seperti yang disabdakan oleh baginda dalam sebuah hadis. Talabu ilmin faridatan ala kulli muslimin. Muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi atas setiap lelaki dan perempuan Islam. Dan setiap orang Islam ni wajib menuntut ilmu. Terutama lagi dalam bab fardu ain. Ibnu At-Ta'ilah Al-Iskandariyah radhiyallahu anhu bahawa kata hikmahnya ada memberikan panduan kepada seorang salik yang berada di peringkat asbab supaya berusaha mencari dan menuntut ilmu. Pengetahuan seperti biasa. Sama juga dengan usaha mencari rezeki. Hal ini telah diterangkan oleh beliau dalam kata-kata hikmahnya. Anda mahukan tajridah ma'al aqam Allahu ayaka. Beribadah beribadah secara melulu dan masalah rezeki dan ilmu yang diserahkan bulat-bulat kepada Allah. Fi asbabi minas syahwat. Yang makna kehendak anda itu adalah didorong oleh nafsu, iaitu nafsu syahwat dan tersembunyi
Kan? Jafi, khafiyah. Iaitu anda mahukan tajarid, iaitu beribadah secara melulu. Dan malah rezeki dan ilmu diserahkan bulat-bulat pada Allah. Sedang Allah menentukan anda di peringkat asbab. Bermakna kehendak anda ialah anda adalah didorong oleh nafsu yang bersembunyi. Kan? Nafsu. Dalam bentuk ilmu pun ada nafsu tak? Nak ringkas saja. Nak rasa cepat. Kan? Kemudian khalwat, uzlah dan suluk. Khalwat bersendirian. Uzlah pun bersendirian. Kan? Prinsip ilmu tasawuf yang keenam ialah khalwat, uzlah dan suluk. Menurut keterangan diberikan oleh Abdul Al-Samad Al-Palimangi, khalwat yang dimaksudkan di sini adalah dengan menzalimkan diri berada tempat yang sunyi. Maksud khalwat itu adalah bersendirian dengan Allah. Itu peringkat awal dulu keluar perkataan khalwat itu adalah yang baik-baik je. Makna berkhalwat dengan Allah, bersendirian dengan Allah. Tapi hari ini khalwat dijadikan sebagai satu negatif. Bila mana berlakunya banyak maksiat, bila mana pasangan berkhalwat yang buat maksiat, khalwat itu dijadikan bahan negatif, bukan positif. Sedangkan dia adalah satu benda positif. Kan? Kemudian khalwat yang dimaksudkan di sini adalah melazimkan diri berada di tempat yang sunyi. Sama sunyi itu bersama dengan Allah. Kan? Pengasingan diri dilakukan dalam beberapa waktu yang tertentu dari melibatkan dengan aktiviti yang bersifat kemasyarakatan. Bagi orang yang salik yang berada di mukim muridun adalah khalwat hendaklah dilakukan serentak dengan anggota yang lazim. Anggota yang zahir. Manakala orang salik yang bertaraf arifin pula adalah khalwat hanya dilakukan dengan hati sahaja. Daripada keterangan di atas, makna dapat kita buat kesimpulan di sini bahawa khalwat atau uzlah atau suluk itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, golongan salik yang baru memulakan riadat al-nafs. Golongan ini lebih dikenali dalam riwayat dalam tasawuf sebagai al-muridun. Golongan ini perlu melakukan amalan khalwat ini dengan mengasingkan dirinya dengan zahir di tempat sunyi untuk melakukan amalan zikrullah, muraqabah dan tafakkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini pertama dipanggil salik. Iaitu yang baru memulakan riadat al-nafsi. Senaman hati dalam situ. Untuk mereka ini kenali tentang ilmu tasawuf untuk menjadi muridun. Golongan ini perlu dilakukan secara amalan khalwat. Kemudian yang kedua, manakala golongan yang kedua ialah mereka yang telah mencapai martabat usul ila ma'rifatullah, atau dikenali juga sebagai golongan yang arifin dalam ilmu tasawuf. Khalwat juga golongan khalwat bagi golongan ini sama sekali tidak melibatkan tubuh yang zahir, tetapi hanya memadai dengan hati sahaja. Walaupun terjadi pergaulan dan perhubungan dengan masyarakat, keadaan ini tidak mengejar atau menghalang diri daripada mengingati Allah SWT. Dalam konteks ini, Al-Jurjani menjelaskan khalwat jenis kedua ini disifatkan sebagai bisikan sir. Maknanya bisikan sir ni maksudnya apa? Rahsia. Serta dengan Allah SWT semata-mata. Kemudian, rakan, kawan, seperjuangan. Ni benda penting. Kadang kita nak jadi baik, kita buat seorang-seorang, tak jadi. Nak jadi baik ni kena ada rakan. Dan kawan pula, kawan tu kawan yang boleh memberi petunjuk kepada kita dan rakan yang betul. Jangan cari rakan yang salah. Prinsip yang ketujuh dalam ajaran tasawuf ialah rakan atau kawan, seperguruan. Antara tujuan dan matlamatnya adalah untuk merealisasikan tuntutan Allah SWT seperti yang terdapat dalam surah. Dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah sebut,
Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wa udwan wal udwan. Dan hendaklah kamu tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam kerja-kerja dosa dan permusuhan. Kita nak tolong orang, maka bila hendak kamu tolong menolong untuk berbuat kebajikan. Bila ada orang nak buat baik, kita bantu dia dengan kebaikan, ataupun setiap kebaikan itu kita membantunya. Dan Allah kata jangan kamu tolong menolong dalam kejahatan, dalam permusuhan. Kita dah lah orang lain bermusuh, lepas tu kita tolong pula dia untuk mempromosi permusuhan tu tadi. Itu amat berbahaya. Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi berpendapat, antara tujuan rakan seperjuangan dalam usaha tasawuf adalah untuk jadikan rakan dan kawan ketika melaksanakan ibadah seperti ibadah solat 5 waktu sehari semalam dengan berjemaah melakukan ratib dan zikir secara beramai-ramai dan sentiasa ingat berhenti daripada berbuat dosa antara amal baik. Ini kata Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Dalam kita membantu, mestinya bantu orang dalam kebaikan. Jangan kita tolong menolong di dalam kejahatan dan kemaksiatan. Dalam amalan tasawuf, rakan seperjuangan sangat berperanan dan amat membenci kesan dalam pembentukan peribadi seseorang yang salib. Sama ada yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat maknawiyah. Kenyataan ini dijelaskan bagi dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis bahawa sesungguhnya bandingan kawan yang soleh dengan kawan yang baik itu adalah seperti jual minyak wangi dengan tukang besi yang meniup api. Penjual api tersebut mungkin akan memberi minyak wangi. Maknanya, bila mana kita berkawan, bila kita ada kawan dengan orang minyak wangi, orang jual minyak wangi kan, bila kita dekat dia, automatik wangi itu tadi boleh melekat kat badan kita. Kemudian, bila kita keluar daripada kedai dia, bau tu melekat. Kemudian, bila mana kita berjumpa dengan, ataupun bila mana kita jumpa dengan harum, dikatakan sebagai orang yang memberikan tempias keharuman tadi. Senang ceritalah. Kamu membelinya atau kamu sekurang-kurangnya akan mendapat bau yang harum. Sedangkan peniup api itu pula sama ada akan membakar pakaian kamu atau kamu akan mendapat bau yang busuk. Ini kalau kita berkawan ni, rakan seperjuangan kita ke siapa ke kawan-kawan yang kita ambil ni, rakan kita. Kita kena pilih. Jangan main kawan semua. Tapi orang kata bolehlah berkawan semua, tapi kita kena pilih betul-betul yang rapat dengan kita. Sebab apa? Bila kita seumpama kalau kita kawan dengan tukang minyak wangi dia kata kan. Mana sikit sebanyak kita akan bau wangi tu pada badan kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang ahli maksiat, maka akan terkesan pada diri kita sekurang-kurangnya yang akan buat maksiat. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda SAW menjelaskan dengan sabdanya, seseorang itu berada di bawah pengaruh agama kawannya, maka oleh itu hendaklah seorang daripada kamu memastikan orang yang akan dijadikan sebagai kawan. Kena pilih kawan. Jangan main kawan semua. Kita dah tahu dia sebagai penagih dadah, kita pergi kawan dia. Kan? Kita dah tahu dia ni seorang LGBT ataupun orang yang yang menghalalkan perkara-perkara yang haram, maka kita tahu dah kita pergi kawan dengan dia. Kan? Jadi kena kawan pun kena ada adab dia. Menjaga adab. Prinsip ilmu dan amalan tasawuf yang ke-8 ialah menjaga adab. Dalam konteks ini Jurjani adalah menjelaskan salah satu daripada tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh orang yang salik. Yang penting menjalani suluknya ialah menjaga beberapa adab. Antaranya dijelaskan tasawuf ialah berpegang atau terus dengan adab syarak bagi sudut zahirnya. Akan dirasakan hukumnya di dalam batin daripada zahir itu. Dan berpegang terus pada adab syarak bagi dari sudut hatinya, maka akan dilaksanakan hukumnya pada zahir daripada yang batin itu. Nescaya
dengan kedua, maka dengan kedua-dua hukum tersebut orang yang beradab itu dapat mencapai kesempurnaan. Adab penting. Yang mula-mula saya sebut tadi adab. Dalam kita mencari ilmu, benda paling penting sekali adalah adab. Kemudian bila mana kita dah ada ilmu, benda yang paling penting sekali adalah adab. Jangan kita main lepas cakap sehingga kita tak nampak adab kita sesama Muslim. Maka dia akan rosak di situ kan. Sebab tu, adab tu, kalau kita tengok, benda pertama yang perlu ada dalam menuntut ilmu itu adalah adab. Sebab kalau kita tak ada adab, maka takut-takut ilmu tu susah nak masuk di dalam badan kita. Sebab tu pentingnya adab di dalam pengajian. Baik, adab yang cuba diketengahkan atau disiplin adab yang cuba diketengahkan oleh disiplin tasawuf ini merangkumi adab kepada Allah SWT, Rasul, Mursyid atau Syekh atau Guru, rakan seperjuangan, sesama manusia dan takluk seluruhnya. Prinsip ini sesuai dengan tujuan dan maksud daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 112. Apa Allah kata? Iaitu duribat alaihimuz zillah aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna wa yaquluna al-anbiya bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Maksudnya mereka ditimpakan kehinaan. Mereka ditimpakan kehinaan daripada segala jurusan di mana sahaja mereka berada. Kecuali dengan adanya beberapa sebab daripada Allah dan hamba-Nya, sebab daripada manusia dan sudah sepatutnya mereka perolehi kemukaan daripada Allah. Dan mereka ditimpa kemiskinan dari segala urusan. Yang demikian itu disebabkan mereka sentiasa kufur dan ingkar akan ayat-ayat Allah dan perintahnya. Dan mereka membunuh Nabi dengan tiada alasan yang benar. Sebenarnya itu ada disebabkan mereka berdua dan sentiasa, semua itu boleh sebabkan mereka berdahaka dan sentiasa mencerobohi hukum-hukum Allah. Baik. Kalau kita tengok adab ni, orang yang tak ada adab ni, dia suka ceroboh hukum. Orang tak ada adab. Cakap main lepas, adab tak ada. Maka hukum-hukum Allah dia kesamping sebab tak ada adab. Ni orang yang tak ada adab. Kan? Ayat di atas menjelaskan tentang berapa bentuk kehinaan ditimpa oleh Allah ke atas umat manusia. Kehinaan tersebut terjadi disebabkan gagalnya umat manusia menjaga adab yang telah diciptakan oleh Allah SWT ke atas mereka. Sama ada adab yang bersifat hubungan dengan manusia Allah SWT seperti memelihara segala perintahnya dan menjauhi segala larangan, dan ketegahannya atau adab yang bersifat hubungan sesama manusia. Jika adab seumpama ini tidak dijaga oleh seorang yang salik, maka dia akan ditimpa kehinaan dengan gagal wusul kepada Allah. Antara beberapa bentuk adab yang dapat dalam disiplin ilmu dan amalan tasawuf ialah adab tafwid, adab al-talab, adab al-ma'mal wa al-ibadah dan lain-lain lagi. Adab ini seharusnya dijaga dan dipenuhi oleh setiap yang salik ketika menjalani suluknya. Ini adab. Pentingnya adab ni, bila kerana kita ada ilmu, kemudian kita tak ada adab. Umpama tin kosong. Sebab kata Imam Al-Ghazali, kehinaan seseorang itu bila mana dia dudukkan kekal di dalam kejahilan. Dan kehinaan pada orang jahil itu, bila mana dia menuntut ilmu, dia dah ada ilmu,
Maka uh, bila mana kehinaan terhadap ilmu dia tu, bila mana tiada adab, kan? Tidak ada sorry, bukan tak ada adab, dia permulaan dengan bila mana ikhlas, hinanya orang yang ikhlas itu bila mana dia tidak ada dalam pelaksanaan. Kerosakan pada pelaksanaan itu apabila orang tu tidak ada adab. Adab tu yang pentingnya adab. Kan? Dalam kita menuntut ilmu, adab. Kita mengiktiram ilmu orang lain, itu salah satu adab. Baik, kesimpulan, untuk menjalani kehidupan sebagai seorang yang sufi, bagi tujuan mencapai martabat ihsan seorang ihsan, mestilah berusaha mentarbiah dan mendisiplinkan hakikat dirinya untuk tunduk kepada Allah. Pertama, tarbiah. Tarbiah ni untuk diri sendiri. Kedua, disiplin. Tarbiah tu untuk diri kita sendiri. Maknanya kita bentuk diri kita dengan cara kita menundukkan. Kita tarbiah, selalu dengar ceramah, selalu dengar pembentukan hati, selalu dengar benda-benda yang boleh menundukkan diri kita pada Allah. Maka itu kita ambil pada diri kita. Jangan kata orang lagi. Tengok pada diri sendiri. Itu sebagai tarbiah. Disiplin amalan tasawuf telah menggariskan beberapa kaedah yang berlandaskan kepada prinsip yang telah dikemukakan. Takwa merupakan prinsip utama untuk mencapai hakikat ketundukan mutlak kepada Allah SWT tanpa ada tanpanya ubudiah seorang salik tidak akan mencapai ke martabat ihsan. Suatu martabat ubudiah yang tertinggi yang tidak ada martabat selepasnya. Dengan asas ketakwaan itu, orang yang salih akan berupaya menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat dan tujuan hidupnya. Kan? Bila mana kita hidup ada tujuan. Tapi kalau hidup tak ada tujuan ni, susah kita. Kan? Maka tujuan hidup itu hanyalah semata-mata kerana Allah. Okay, saya bagi contoh. Sebab saya ambil PhD dalam bab hukum keluarga Islam. Contoh, bila mana hukum keluarga Islam ni dia terkait dengan fiqh munakahat. Bila masuk fiqh munakahat ni dia akan kaitkan dengan nikah, cerai, hadonah, talak dan sebagainya kan, nafkah setelah talak apa semua. Semua tu terkait dalam fiqh munakahat. Antara yang paling kuat didebatkan adalah kes poligami. Dalam fiqh munakahat ni ada satu panggil dalam poligami. Poligami ni paling kuat didebatkan. Kenapa? Bila mana ada perempuan, kebanyakan yang menolak poligami itu adalah wanita. Kenapa wanita tolak poligami sedangkan poligami itu tercatat di dalam Al-Quran yang dibenarkan oleh Allah? Tapi kebanyakan perempuan dia rasa sampai ustazah pun tak setuju dengan poligami. Kan? Orang ahli agama sendiri, perempuan ahli agama pun tak setuju dengan poligami. Kan? Sebab apa dia jadi itu? Sebab pertamanya dia melihat kepada manusia. Lihat pada manusia. Bila lihat pada manusia tanpa melihat pada Allah. Dia tidak mencapai tujuan hidupnya kerana Allah. Tapi dia capai hidup, suami milik aku, satu. Pertama dia kata suami itu milik dia, bukan milik Allah. Milik dia. Kemudian ada perempuan yang tak suka bila mana dia beranggapan aku memeluk seseorang lelaki yang malamnya bersama dengan aku. Besok malam pula dia bersama dengan orang lain. Jadi dia membayangkan benda tu menyebabkan dia rasa aku tak setuju dengan poligami. Ada gitu. Kemudian bila mana dia merasakan bila terikat dengan aku, maka itu adalah hak milik kekal aku. Tanpa melihat kepada hak milik kekalnya adalah Allah. Itu kita ni sebagai hamba, sebagai pemiliknya, pemilik kita ni dimiliki oleh Allah. Allah yang memiliki kita, bukan kita miliki seseorang. Dah. Allah yang memiliki kita. Kalau kita lihat pada tujuan hidup kita hanya semata-mata kerana Allah, maka kita tidak akan menolak sebarang apa pun ada yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan sesuatu. Sebab apa? Kita tahu bila ayat tu turun, pasti yang benar tu Allah dan tujuan matlamat hidupku adalah kerana Allah. Kita melihat kepada ke arah itu, insya-Allah benda bab apa yang telah ditetapkan dalam Quran, kita akan setuju semua. Kan? Ini dah ahli agama ni.
ahli agama yang bagi motivasi kat orang, yang dipanggil ustazah, ada yang panggil doktor, tapi bab poligami tak boleh terima. Sedangkan itu adalah Allah yang tentukan, Allah membolehkan. Cuma nak poligami itu bersyarat. Kan ada syarat-syarat. Apalah yang syarat tu lah. Kalau lepas, lepaslah. Macam tu lah. Tapi yang pentingnya Allah. Bukannya aku punya. Macam tu. Bukan kerana aku. Bukan. Semua kerana Allah. Itu Allah yang tentukan. Dengan keyakinan tersebut, maka kehidupan akan hanya tertumpu hanya kepada Allah. Zahir dan batinnya berfungsi mengikut satu landasan yang tidak terkeluar daripada prinsip ingat kepada Allah, iaitu zikrullah dan muraqabah yang kita ambil sebelum ni punya tajuk yang kita telah baca dekat silibus ini, antara zikrullah dan muraqabah. Maka bagi memahami suatu perjalanan yang bersifat ruhiyah, bimbingan dan tunjuk ajar sangat diperlukan bagi orang yang salih. Orang yang bertanggungjawab dalam hal ini menurut ilmu tasawuf ialah mursyid, atau dikenali juga dengan sebagai guru, yang menjadi petunjuk. Guru berperanan sebagai pembimbing bagi memastikan seorang yang salik berjaya dalam perjalanan. Baik. Kenapa disebut sebagai pembimbing? Kenapa tak disebut sebagai pengajar? Dalam kita tengok silibus tu, disebut sebagai pembimbing. Kenapa? Kalau mengajar, dia mengajar saja, dia habis. Kau faham, maknanya orang anak murid ni, kau faham ke, kau tak faham ke, lantak engkau lah. Yang penting aku dah ajar habis. Tapi di sini guru sebenarnya ada sebagai pembimbing. Membimbing perjalanan, kalau tak betul bagi tahu ni tak betul. Macam mana Jibril membimbing perjalanan Nabi di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu. Jadi pembimbing ni orang yang membimbing perjalanan. Bimbing. Dia memimpin perjalanan dan membimbing. Sebab tu guru itu kena membimbing. Sebab tu beza pengajar dengan pendidik. Pengajar adalah orang yang beri hanya mengikut silibus. Lepas tu kau tak faham, lantaklah. Lepas tu bila mana sebut pendidik, pendidik ni orang yang menjadi pendidik kepada seseorang pelajar itu 24 jam, maknanya dia dapat didik dan membentuk saksiah atau membimbing perjalanan hidup ni. Itu pentingnya, bezanya antara pendidik dengan pengajar. Jika Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai pembimbing, pentarbiah zahir dan batin di kalangan generasi awal, maka guru yang mursyid itu boleh dijadikan sebagai pembimbing yang mentarbiah di saat ketiadaan Nabi SAW. Bertepatan dengan baginda SAW, al-ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris para anbiya. Kesungguhan dalam menjalani suluk atau riyadatun nafs adalah antara syarat untuk mencapai kesempurnaan batiniah. Kekuatan cita-cita, tekad serta keazaman merupakan satu tuntutan daripada Allah SWT, seperti terkandung dalam surah yang kita baca tadi di dalam. Kemudian riyadatun nafs dan suluk hendaklah berjalan mengikut ketetapan hukum syarak. Untuk memahami tujuan tersebut, orang yang salih itu mestilah mendalami dan mengetahui selok-belok serta hukum hakam yang berkaitan dengannya. Oleh yang demikian, peranan ilmu pengetahuan sangat penting bagi diri orang yang salih. Pentingnya ilmu tu. Makanya mahum pada firman Allah Ta'ala terkandung dalam hablum minallah wa hablum minan nas, untuk menjelaskan satu konsep tata cara hubungan antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan manusia. Hubungan ini harus dijaga dan dilalui oleh orang yang salih ketertiban. Sama ada hubungan yang melibatkan dia dengan Allah ataupun hubungan dengan sesama manusia. Dan arti kata yang lain, hubungan tersebut mestilah teratur dengan adab-adab yang tertentu agar orang yang salih itu akan mencapai satu martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan sama manusia itu penting. Sebab contohnya kita solat itu menjaga hubungan kita dengan Allah. Kemudian kita bayar zakat. Zakat itu menjaga hubungan kita sesama manusia. Sebab membayar zakat itu pada manusia, tidak membayar zakat pada Allah. Tapi kita lakukan kerana Allah Ta'ala. Sebab itu adalah perintah Allah. Maka menjaga hubungan kita dengan Allah itu solat. Menjaga hubungan sama manusia itu dalam hal zakat yang Allah suruh kita buat agar kita dapat menjaga hubungan. Dan dalam kita memberi atau mengeluarkan harta kita pada jalan Allah ini juga ada dua bentuk dan dua bentuk pengiktirafan Allah. Sekiranya kita sedekah sesuatu benda itu kepada ahli keluarga, kita dapat dua.
iaitu jaga hubungan silaturahim, kemudian kita dapat pahala sedekah. Kalau kita sedekah pada orang yang bukan daripada adik-beradik ataupun yang ada pertalian dengan kita, maka kita hanya dapat satu, itu pahala sedekah. Kan? Maka itu pentingnya menjaga hubungan sama manusia. Tapi kita sebaliknya, kalau kita lihat, jaga hubungan sama manusia, kadang-kadang adik-beradik pun boleh bergaduh kerana harta. Kan? Kerana harta bergaduh adik-beradik. Maka terputus silaturahim. Macam mana nak kata jaga hubungan sesama manusia? Habis. Sekarang kita masuk bab yang ketiga, iaitu tarekat dan suluk. Dalam pengenalan dalam bab yang ketiga ini membincangkan beberapa aspek berkaitan dengan tarekat, konsep tarekat dan kepentingan tarekat serta kedudukan dalam Islam. Dan masa yang sama disentuh pula masalah dengan suluk dan khalwat, kan, yang menjadikan dasar pada disiplin ilmu dan amalan tarekat tasawuf. Pengertian tarekat, perkataan tariqah menurut dalam bahasa jalan, cara, garis, kedudukan, keyakinan dan agama. Menurut kamus, dalam kamus Arab, Martin Hind Al-Sa'id Badawi, Lubnan 1980 mengatakan bahawa tarekat ialah way atau cara untuk jalan, metod. Tarekat mempunyai berbagai makna, maksud, mengikut tujuan dan konteks kegunaannya. Al-Quran telah menyentuh perkataan tarekat sebanyak 9 kali dan 5 surah dengan mengandungi berbagai makna dan tujuan sesuai dengan penggunaannya. Antaranya contoh, Allah sebut di dalam surah An-Nisa ayat 168. Innal ladzina kafaru. Allah kata di ayat 168, Allah sebut innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sesungguhnya orang kafir serta orang yang berlaku zalim, maknanya yang mula-mula Allah sebut tentang orang kafir. Kedua, Allah sebut tentang orang zalim. Yang orang zalim ni tak kira dia kafir ataupun Islam. Bila dia, kalau dia kafir, satu hal. Kalau dia Islam, satu hal. Allah sekali-kali tidak mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Jalan, tariq. Orang kafir dan dengan mati dalam keadaan kafir. Orang berlaku zalim yang mengikut orang kafir. Sebab dia ikut kafir tu yang jadi zalim. Kalau dia ikut Al-Quran, dia tidak akan berlaku zalim. Antara kezaliman dia buat apa dia? Mengambil harta orang atau tidak memberikan hak orang. Itu zalim. Mengambil harta orang satu, tidak memberikan hak orang yang ada pada dia, yang ada pada organisasi, yang ada di dalam satu pentadbiran. Hak orang dia kena bagi. Kalau dia tak bagi, itu juga dipanggil zalim. Maka zalim itu, orang yang zalim, orang kafir, Allah tak akan ampun dosa dia. Dan Allah tidak akan memberikan dia satu jalan, tariqah, jalan, hidayah. Sebab tu kalau kita tengok ayat yang ke Surah Nisa ayat 169, illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Selain daripada jalan neraka jahanam, dia tak ada jalan dah nak pergi kecuali ada jalan satu, iaitu jalan neraka jahanam yang mereka akan kekal selama-lamanya, dan balasan demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pentingnya bila kita tengok dalam zalim ni, sebab tu ada doa kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak tahu tentang bila kita melakukan kezaliman. Kadang kita tak sedar yang kezaliman yang kita buatkan itu menyebabkan orang lain akan merasai kesusahannya. Baik. Yang ketiga, Allah berfirman di dalam surah Toha ayat yang 70 ke 77. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadihi
fadrib lahum tariqan fil bahril yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Allah kata, dan demi sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, walaqad auhayna ila Musa, dan sungguhnya kami telah mewahyukan ke atas Musa, hendaklah engkau membawa hamba-hambaku, iaitu kaummu, keluar mengembara pada waktu malam, kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu untuk mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu. Janganlah engkau menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh, dan jangan pula engkau takut tenggelam. Dan Allah sebut dalam ayat ini berkenaan dengan tariqah, tu jalan. Makanya kita tak payah tafsir lah ayat tu. Kalau tafsir ayat tu habis masa. Panjang ayat tu. Jadi kata perkataan tariqat dalam ayat di atas bermaksud jalan. Jalan Al-Khazin mentafsirkan istilah tariqah tersebut dengan katanya ayul ajhal lahum tariqah, yang membawa maksud jadikanlah kepada mereka itu jalan. Maksudnya jalan di laut dan terbelahnya Laut Merah untuk jalan Nabi Musa. Kan? Iaitu maksudnya jalan di laut dan terbelahnya Laut Merah untuk jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi lautan tersebut bagi menyelamatkan daripada kepungan Firaun dan bala tentera. Kalau kita tengok kisah dalam ayat tu, menceritakan tentang satu jalan. Allah berikan jalan. Ada setengah riwayat mengatakan bila waktu Nabi Musa alaihi salam mengetuk tongkatnya, maka terbelahlah laut tadi. Bila laut itu terbelah, dia menjadi 12 lorongan jalan. Kenapa 12? Sebab Bani Israel itu ada 12 golongan. Bila 12 golongan, Allah pecahkan jadi 12. Satu golongan akan masuk satu lorong. Kan? Maka itulah dipanggil jalan. Jalan yang kering. Kemudian Nabi Musa lepas, masuk Firaun dengan tenteranya, lalu Allah jatuhkan balik jalan tadi dengan air. Maka tenggelamlah Firaun bersama dengan tentera-tenteranya. Kemudian, yang keempat, Allah SWT telah berfirman dalam surah. Baik. Saya tak nak baca lah ayat-ayat ni semua, antum boleh baca sendirilah. Boleh baca sendiri berkenaan dengan dalil-dalil berkenaan dengan ayat yang dikaitkan dengan tariqah. Kan? Kemudian Al-Kazi memberikan pentafsiran terhadap kata tariqah itu adalah ungkapan, iaitu kumpulan dan kelompok yang berbeza dalam 6 ayat di atas. Allah SWT telah menggunakan perkataan tariq yang menunjuk kepada makna jalan. Maka tariq itu adalah satu jalan. Kemudian yang ketujuh, Allah sebut nanti antum boleh bacalah yang ketujuh dan yang ke-8 ni, semuanya ada kaitan dengan tariq, jalan. Kita terus kepada muka surat 50. Muka surat 50 iaitu pengantar ilmu, iaitu tarikat menurut tasawuf. Kan? Setelah perkataan tarikat dibincang dari sudut bahasa sampai penggunaan Al-Quran terhadap kalimah tersebut, maka tiba masanya untuk membicarakan tentang perkataan tarikat. Maka cuba lihat daripada perspektif ilmu dan amalan tasawuf. Menurut disiplin ilmu, perkataan tarikat itu didefinisikan secara berbeza-beza oleh tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam amalan tasawuf. Sebagai contoh, seorang penyelidik ilmu tasawuf iaitu Ahmad Khatib bin Abdul Latif telah mendefinisikan tarikat sebagai jalan kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan ilmu yang 3, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan pasal tu 3 benda ni kita kena belajar untuk menjadi seorang yang kalau kita tengok tulisan Imam Al-Ghazali, banyakkan dia akan kaitkan 3 ni, tauhid, fiqh dengan tasawuf, penyucian hati. Kemudian definisi ini nampaknya begitu umum, malah tidak memberikan gambaran
yang realiti yang sebenar terhadap istilah tarekat dan tasawuf itu. Ini adalah kerana tasawuf dan tarekat merujuk kepada ihsan seperti yang terdapat pada hadis Nabi. Tarekat, tasawuf dan ihsan lebih khusus sifatnya, justru tidak boleh definisikan dengan satu definisi yang umum. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Al-Khatib lebih bersifat kepada menjelaskan maksud Islam. Bukanlah makna ta'arif tasawuf dan tarekat secara khusus. Memangnya kita menjadi bahawa untuk menjadi manusia yang sempurna, kita mestilah berpegang teguh terhadap iman, Islam dan ihsan. Disebut oleh Ahmad Khatib sebagai ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Bagaimana yang kita merasakan ia bukan ta'arif dan definisi kepada tasawuf dan tarekat yang sebenar. Oleh demikian, kita mesti mencari satu definisi yang lebih tepat dan khusus sifatnya bagi memperjelaskan lagi makna yang maksud terkandung dalam kalimah tarekat tersebut. Untuk tujuan tersebut, kita meninjau keterangan yang diberikan oleh Al-Jurjani dalam definisi yang berkaitan dengan tarekat. Ya? Antaranya disebut tarekat ialah perjalanan kerohanian khusus bagi orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan yang pasti akan mengharungi beberapa rintangan dan melalui peningkatan rohani dan berbaik. Kata dia, tarekat itu adalah satu jalan untuk menuju kepada Allah. Dan kemudian pasti menuju pada Allah ni pasti akan ada rintangan dan akan ada ujian untuk mempertingkatkan kedudukan ataupun darjat seseorang. Dia pasti akan ada ujian, kan? Kemudian menurut Syekh Naj Al-Din Kubra, tarekat disebutkan tarekat ialah melakukan takwa, perkara yang dapat mendekatkan dan menghampirkan diri kepada Allah dengan melalui pelbagai rintangan dan berbagai maqamat. Sebab tu kata Sayyidina Umar bin Khattab, dia sebut tentang takwa seumpama kita berjalan di atas permukaan berduri. Kan, jalan atas permukaan berduri itu kan ujian. Ujian nak berhati-hati di dalam perjalanan. Maka itulah yang dikatakan mendekatkan diri, sekadar membawa diri hampiran dengan Allah akan menapi segala rintangan sebagai menjadi seorang yang bertakwa. Daripada ketiga definisi di atas, kita dapati semua definisi tersebut membawa maksud yang sama. Hanya Ahmad Khatib mendefinisikan sebagai tarekat dengan menyentuh aspek Islam, iman dan ihsan. Sedangkan dua tokoh berikut memberi definisi yang lebih tepat melalui kehendak istilah tarekat. Maka jika ditinjau selanjutnya, kita akan dapati bahawa Syekh Naj Al-Din Kubra yang menjelaskan tentang kedudukan hubungan ialah tarekat dengan syariah dan hakikat. Tarekat, syariah dan hakikat. Hal ini telah diterangkan oleh beliau supaya konsep tarekat menjadi lebih jelas, mudah difahami. Antaranya syariat seperti kapal. Syariat seperti kapal. Tarekat seperti lautan. Hakikat seperti mutiara. Maknanya syariat itu ada benda yang kita nak guna untuk kita layarkan. Kemudian tarekat itu adalah lautan. Maknanya halangan, rintangan. Bila mana kapal itu berjalan, ada rintangan ombak yang kuat, ada ombak yang kecil dan reda, kadang-kadang dalam keadaan tenang, kadang-kadang dalam keadaan bergelora. Maka di dalam gelora, dalam rintangan itu ada satu benda yang cukup berharga yang kita nak cari, iaitu dipanggil hakikat, iaitu sebagai mutiara yang ada di tengah laut. Benda yang kita kena cari, hakikatnya apa dia? Terjadi berlaku sesuatu ini, apa hakikatnya? Hakikatnya Allah telah mencipta dan menjadikan kita sebagai hamba. Begitulah. Kan? Jadi sesiapa yang mahukan mutiara itu, ia mestilah menaiki kapal tersebut. Berlayar merohani lautan, kemudian barulah dia sampai kepada mutiara tersebut. Siapa yang meninggalkan urutan perjalanan ini, maka tidak akan sampai ke mutiara itu. Daripada keterangan Syekh Najm Al-Din Kubra di atas, ia telah memperjelaskan kepada kita tentang konsep dan hubungan istilah tarekat dengan syariat dan hakikat itu. Tidak cukup dengan kenyataan tersebut, Syekh Najm Al-Din Kubra memperjelaskan lagi dengan memberikan beberapa contoh tentang hubungan tersebut. Antaranya, beliau menghuraikan tentang bersuci. Dan antaranya lagi, dia bagi contoh tentang bersuci. Bila dilihat daripada sudut ketiga-tiga aspek tersebut,
syariat, tarikat dan hakikat, menurut beliau bersuci tanpa syariat adalah dengan menggunakan air. Mengikut syariat dan rukun yang tertentu. Pada tahap tarikat pula bersuci dilihat pada aspek berusaha membuangkan segala dorongan hawa nafsu. Kan? Takhalil. Bersuci pada tahap hakikat ialah bersih pada hati pada apa jua selain pada Allah. Kan? Tahalil. Iaitu pandangan Syekh Najm ad-Din Al-Kubra ini dapat diperjelaskan seperti berikut. Seorang yang mahu sampai kepada hakikat tauhid yang sebenar, baik yang berhubung dengan uluhiyah dan rububiyah sehingga memberikan musyahadah terhadap hakikat tersebut, ia mestilah bersih secara zahir batin. Suci daripada segala mazmumah zahir dan batin ini. Kemudian hendaklah bermujahadah. Mujahadah yang kita sebut tadi, membersihkan hati pada berbagai sifat tercela, mazmumah, dan menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Iaitu kedua aspek ini untuk kita amat penting untuk kita menjayakan tentang tiga perkara tadi. Bagaimana hati dan dapat disinari dengan sedangkan gambar-gambar. Kata Syekh tadi, dia sebut Syekh Ibnu Atta'illah yang menyebut antaranya bagaimana hati akan dapat disinari sedangkan gambar-gambar alam maya ini tercap di dalam kaca hatinya. Atau bagaimanakah seorang boleh berjalan kepada Allah sedangkan tarikat dalam syahwat-syahwatnya. Bagaimana seorang berkeinginan kuat untuk masuk ke hadrat Allah sedangkan masih belum suci daripada junud kelalaiannya. Bagaimana seorang yang mengharapkan agar dapat memahami rahsia-rahsia yang harus sedangkan ia belum bertaubat daripada dosa-dosanya. Ini kata Syekh At-Ta'illah yang menulis buku Al-Hikam. Antaranya disebut kat sini ada tiga perkara yang disebut, antaranya bila mana hati. Macam mana hati itu boleh suci kalau gambar-gambar alam maya masih terpahat di dalam hati. Maknanya kita ni sentiasa melihat kepada dunia. Sentiasa nak mengejar kepada keduniaan. Macam mana? Kemudian daripada nak kejar dunia itu, bagaimana nak berjalan kepada Allah sedangkan kita ni mengejar dunia itu hanya kerana syahwat-syahwat kita. Hanya kerana nafsu-nafsu kita. Bagaimana seorang keinginan kuat untuk masuk ke hadrat Allah sedangkan dia belum suci daripada junud kelalaian. Dan kalau kita tengok macam mana kita nak dekat diri dengan Allah, nak mengingat dia Allah, kalau dalam solat pun kita sering lalai dalam mengingati Allah, apalagi di luar solat. Bagaimana seorang mengharapkan satu memahami rahsia-rahsia halus yang bila mana taubat, kita sering menangguhkan taubat kita, taubat daripada dosa-dosa kita. Kata-kata hikmah Ibnu Atta'illah atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya peranan seorang insan untuk membersihkan hati. Dan hanya manusia yang bersih lahir dan batinnya akan berjaya melalui perjalanan ini. Oleh demikian, tidak ada sebab mengapa kita harus memisahkan antara amalan syariat dengan tarikat dan hakikat. Seperti yang sering kita dengar tentang tuduhan tomahan bila berbicara tentang tarikat dan tasawuf. Bagi Syekh Maula Muhammad Zakaria Al-Kandalawi, tarikat ialah nama kedua pada ihsan. Syekh Maulana Zakaria ni siapa? Yang ni kita faham. Kalau kita tengok golongan-golongan sahabat-sahabat yang daripada orang-orang tabligh, dia suka membaca kitab-kitab daripada Syekh Muhammad Zakaria ni kan. Maulana Zakaria ni. Dia suka baca golongan orang tabligh ni. Maka dalam kandungannya yang terkandung dalam hadis Jibril yang telah riwayatkan oleh Umar bin Khattab, menurut beliau, berikanlah apa saja nama yang anda sukai terhadap istilah tersebut. Perbezaannya pada nama sedangkan hakikatnya adalah sama, iaitu tarikat, iaitu jalan yang membolehkan seorang insan mencapai martabat sifat ihsan. Dan daripada beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat menyatakan bahawa definisi yang telah dikemukakan oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi menampaknya lebih tepat dan jelas. Ini adalah kerana definisi yang dikemukakan itu menunjukkan langsung kepada ihsan seperti yang dikenaki oleh hadis. Umat Islam perlu mempertingkatkan ihsan tahap yang paling sempurna sehingga mencapai martabat muhsin, dengan kata jamaknya muhsinin. Lantaran dengan sifat tersebut orang mukmin berupaya mendekati Allah SWT sampai mendapat kasih dan sayang kepadanya. Maka inilah berkenaan dengan mukadimah tarikat itu sendiri yang memberikan kita kefahaman tentang apa itu tarikat. Dan
Maka pentingnya tarikat itu. Baik, saya berhenti dulu takat tu pada laju sangat ni, sekarang habis kita berhenti awal lah. Maka kepentingan tarikat itu saya akan baca pada sesi yang kedua insya-Allah. Jadi saya berhenti sampai situ untuk kita boleh pulang kaji sikit-sikit dan juga boleh sambil-sambil kita berehat sikit. InsyaAllah kita akan berhenti dan kita akan start mula balik pada jam 4 petang. Setakat ni ada soalan tak? Ada Ustaz. Tak ada Jadi kalau tak ada, kita berhenti dulu. Kita habiskan kelas kita dengan tasbih kafarah dengan surah wal asri. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa balik jam 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung pada tajuk kita iaitu berkenaan dengan kepentingan tarikat. Sebelum tu kita mulakan sesi kedua kita dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semua yang mendengar, yang hadir pada petang ni, kita sambung balik dengan tasawuf Islam, masuk kepada tajuk kepentingan tarikat. Daripada perbincangan terhadap fakta-fakta yang telah dikemukakan berhubung dengan definisi tarikat dan konsepnya, maka dapat kita lihat dengan jelas tentang kepentingan tarikat dalam kehidupan manusia menuju pada Allah. Untuk melihatkan lebih jelas bagi kepentingan tersebut dan baiknya jika kita membuat penelitian semula terhadap hadis Jibril mengenai struktur Islam iaitu iman, Islam dan ihsan. Dan pada diri kita ni, bagi orang yang mau mendekatkan diri pada Allah, jalannya adalah pertamanya iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Kenapa dikaitkan iman, Islam dengan ihsan ni? Kenapa? Adakah orang beriman ni semua Islam? Tapi orang Islam ni adakah semua beriman? Kan? Sebab tu dikaitkan dengan tiga benda tu. Sebab ada orang Islam tapi dia tak beriman. Ada orang beriman confirm Islam dah. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Sebab apa? Sebab ada orang Islam dia tolak Islam. Orang Islam yang tak nak Islam. Orang Islam yang tak nak undang-undang Islam. Orang Islam nama Islam tetapi tolak syariat Islam. Sentiasa sakit je hati dia tengok bila nak laksanakan Islam, sentiasa hatinya sakit. Sentiasa perasaan cemburu, perasaan hati tu tak nak Islam tu terlaksana. Walah dia Islam. Dia melihat Islam pada 5 perkara saja, iaitu syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Itu Islam. Yang lebih pada tu tak Islam. Dia kata itu tak termasuk dalam Islam. Contoh pemerintahan sebuah negara Islam. Maka dia kata itu Islam tak suruh. Ni perangai golongan-golongan liberal. Ada yang kata tidak ada seperti yang saya sebut tadi yang mengatakan Islam dalam Quran tak ada Allah suruh pakai tudung. Betul, Allah tak suruh pakai tudung, tapi Allah suruh tutup aurat. Dia balas pula, dia kata apa? Aurat itu hanya ditutup pada kemaluan saja. Maknanya dia tak baca Quran habis-habis lah. Habis-habis tak baca Quran, maka ada Allah suruh tutup Quran sampai Allah kata pakailah tudung atau kelebong sampai menutupi dada, melurus pada tutupnya dada bagi orang perempuan. Sebab tubuh badan wanita itu adalah aurat. Tubuh saja aurat dah. Pakai ketat pun tak boleh. Apalagi kalau nak membuka aurat. Kan? Jadi ada orang, dia Islam. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak beriman. Dia hanya Islam pada nama. Akhir zaman nanti, kan Nabi kata akhir zaman nanti Islam itu hanya tinggal nama. Nama je Islam. Tapi dalam pelaksanaan Islam itu dia tolak. Itu kebanyakan manusia jadi begitu. Antara sebabnya apa dia? Bila masuknya ideologi yang bukan Islam masuk ke dalam pemikiran umat Islam.
Contoh saya sebut sebelum ni, pemikiran ataupun ideologi liberalisme, sosialisme, feminisme, kan, pluralisme, sekularisme. Fahaman-fahaman ideologi luar daripada barat ini masuk ke dalam Islam, dimasukkan ke dalam Islam, yang menyebabkan kerosakan pemikiran umat Islam, yang menyebabkan umat Islam hanya tinggal nama, sedangkan iman itu sudah lama diketepikan. Kalau kita tengok pula iman, dia akan terkait dengan rukun iman. Rukun iman ada 4. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada Alkitab. Kitab itu Al-Quran. Kitab tu ada 4. Pertama, kitab Taurat. Pertama, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Bila sebut Quran, dalam Quran, Allah sebut tentang ayat-ayat berkenaan dengan syariat, ayat-ayat berkenaan dengan undang-undang, ayat-ayat berkenaan dengan aurat. Banyak benda. Tapi ada orang dia ambil Al-Quran itu separuh dan dia buang separuh. Tu dia kata dia beriman. Tak. Tapi dia hanya Islam. Islam ya, tetapi beriman tidak. Sebab apa? Ambil separuh, tolak separuh. Ni perangai orang Islam akhir zaman. Maka kalau kita tengok kepada dikaitkan dengan iman, Islam dan ihsan, maka tiga-tiga struktur tersebut Nabi Muhammad menyebut bila tanya tentang pengertian ihsan itu, anna ta'budullah kanaka tarahu fa in lam takuna tarahu fa innahu tarak. Maksudnya ihsan ialah kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Dan berdasarkan hadis di atas, para ulama Islam telah ijma' bahawa kesempurnaan Islam itu berada dalam 3 struktur asas, iaitu iman, Islam dan ihsan. Ini maknanya kesempurnaan Islam. Kan? Mesti kena ada Islam itu, iman itu dan ihsan. Tidak sempurna Islam itu bila mana iman itu dia ambil separuh. Kan? Kadang-kadang orang tak faham apa itu iman. Orang faham Islam je. Kan? Dia faham Islam tapi dia tak faham apa itu iman. Maka sebenarnya itu tiga-tiga akan terkait di dalam kesempurnaan iman. Bila kita telah memahami tentang ihsan bagaimana yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa ihsan ialah peningkatan iman dan Islam dalam penghayatan keduanya, sehingga sampai ke tahap atau darjat yang paling sempurna. Bila ibadat itu Islam dan iman itu sudah sampai ke tingkat ihsan, bererti ibadat Islam dan iman itu telah sampai ke tahap hakikat. Justru tarekat dalam konteks ini merupakan wasilah atau jalan yang boleh menyampaikan iman dan Islam di tingkat ihsan dan hakikat tersebut. Baik. Kita sebut tadi, kan, kita kata bila Syekh kata tadi berkenaan dengan tarekat itu sebagai kapal, kan? Kemudian mesti ada wasilah. Tarekat itulah wasilah sebagai kapal menuju kepada jalan Allah, iaitu laut. Kemudian untuk mencapaikan hakikatnya, iaitu kita nak capai hakikatnya, kita akan dapat mutiara. Maka begitulah wasilah yang perlu kita ada dalam hidup dan diri kita untuk mendekatkan sebagai wasilah ataupun sebagai asbab, sebagai jalan atau torik atau sebagai penyambung kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada keterangan tersebut jelaslah kepada kita di mana letak dan kedudukan tarekat secara tepat menurut perspektif Islam yang sumul itu. Namun agak malang pada zaman yang mutakhir ini, disiplin ilmu atau amalan tasawuf telah dihambat dan diabaikan dan malah dianggap sebagai sesat dan tidak sesuai dengan keadaan zaman serta moden yang mencabar ini. Gambaran berkaitan terjawab kerana Al-Quran telah membayangkan bahawa ilmu dan amalan tersebut antara yang memulakan akan baik. Kenapa disebut gitu? Kita tengok akhir zaman ini, kebanyakan manusia bila mana dia tak suka bila tersebut wahyu. Ni ada dalil. Dia akan cakap macam mana? Dia kata, sikit-sikit dalil. Sikit-sikit dalil. Sikit-sikit dalil. Maknanya orang macam ni, dia benci tentang dalil. Bila dia benci tentang dalil, bermakna dia telah menolak sebahagian daripada Islam. Dan dia hanya menerima pada apa dalil yang ada kepentingan tentang diri dia saja. Mana-mana dalil yang ada kepentingan pada kepribadian dia, maka dia terima. Mana dalil yang tidak ada kepentingan pada diri dia, dia tolak. Maka contoh dulu kan, orang kata hukum potong tangan, mencuri potong tangan, hudud.
Maka mencuri potong tangan. Dia kata kalau habis semua orang Islam ni mencuri, semua tak ada tangan. Kan? Sebab apa jadi itu? Sebab orang ni dia menolak kerana dia tidak mahu kepada hukuman itu. Bila dia tak nak pada hukuman, Allah kata dah kan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mahu berhukum dengan apa yang telah aku turunkan, faulaika humul kafirun, maka dia telah jadi kafir. Tak nak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dia telah kafir. Sebab tu kalau kita tengok Al-Quran itu antara duduk di dalam rukun iman yang kita percaya kepada Al-Kitab. Yang keempat, percaya pada kitab. Kitab itu ada 4, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Maka semua isi kandungnya harus kita beriman. Seperti mana Allah sebut dalam firman-Nya surah Al-Hadid ayat ke-16, alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka bagi mengingati Allah dan mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras dan banyak antaranya orang-orang yang fasik dan derhaka. Kenapa Allah kaitkan dengan orang dulu? Orang dulu tu adalah Bani Israel. Bani Israel, kalau kita tengok Yahudi ni belum dia Yahudi confirm Bani Israel. Tapi Bani Israel belum tentu lagi dia Yahudi. Sebab Bani Israel itu ada 12 golongan. Salah satunya daripada golongan Yahuza. Yahuza itulah daripada Yahudi. Kan? Maka ada golongan yang Allah benci. Allah murka. Dan ada yang Allah sesatkan. Kan? Jadi golongan-golongan ini yang telah diberikan kitab kepada mereka, kitab Taurat dan kitab Injil, yang mereka baca kitab-kitab ni dan mereka tolak pula apa yang ada di dalam Alkitab, maka Allah bagi tahu amaran kepada orang-orang yang akan datang, orang-orang yang beriman. Ayat ini turun waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Mana waktu zaman Nabi Muhammad SAW, maka dah ada keturunan-keturunan Bani Israel sebelum tu. Maka Allah kaitkan dengan kekhusyukan hati. Kamu ni, orang-orang yang beriman ni, untuk khusyuk hati mereka ini mengingati Allah dan mematuhi Al-Quran. Orang yang akan khusyuk hatinya, pertama dia akan sentiasa ingat pada Allah dan sentiasa dia mematuhi kebenaran Al-Quran. Ikut je Quran. Senang. Kita hidup dalam dunia ni paling senang. Apa dia? Ikut Quran. Ikut Quran, selesai insya-Allah. Kan? Tapi bila mana kita tolak Quran, tak nak ikut Quran, kan, hukum Quran kita kesampingkan, maka kita, Allah berikan kita amaran kat dalam ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang dulunya hati mereka lalai, hati mereka keras. Mereka ni golongan daripada fasik dan derhaka. Golongan yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tersebut diturunkan atas sebahagian daripada umat Islam generasi sahabat di akhir zaman Rasulullah SAW. Mereka mengabaikan amalan zikir kepada Allah SWT dan perintah agama. Keadaan ini terjadi kerana di akhir zaman Rasulullah SAW negara Madinah telah aman dan seluruh tanah Arab sudah dapat dikuasai oleh pemerintah Islam. Dengan demikian sebahagian sahabat berpendapat dan merasakan bahawa tugas jihad fisabilillah di medan perang sudah tamat dan tidak ada lagi, lalu mereka mempunyai masa lapang yang agak luas dan lahirlah idea dan kecenderungan untuk bergiat semula ke lapangan perniagaan ekonomi seperti dahulu. Lantas para pedagang mahu berdagang dan para petani mahu bersungguh-sungguh untuk membangunkan ladang-ladang masing-masing. Justru itu persekitaran dan perbualan mereka berkisar sekitar perniagaan. Ni bila mana Islam dah mula menang, khusyuk, tak ada lagi kekhusyukan, tidak ada lagi panggilan jihad, tidak ada lagi fikir tentang peperangan, hanya memikirkan tentang keduniaan, duniawi, dan tak adalah mengingat untuk berzikir lagi, tak ada dah. Kan? Ni zaman Nabi ni. Zaman Nabi. Zaman Nabi yang mereka ni tidak mahu lagi
mengingati Allah. Antara kita tengok kisah Ka'ab bin Malik, bagaimana seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik dihayalkan dengan waktu tu ladangnya sedang berbuah, dengan lebat berbuah ladang ni, kemudian dia fikir nak tinggal petik je. Ketika itu sahabat nak pergi perang, dia tak nak ikut. Bila dia tak ikut, dia kata ni tentera dah ramai, bila dah ramai ni aku kalau tak pergi pun Rasulullah bukan perasan pun, dia kata itu kan. Tapi dalam perjalanan Rasulullah perasan, lalu Rasulullah tanya kepada sahabat lain, aina Ka'ab, dia kata mana Ka'ab bin Malik. Lalu di antara sahabat mengatakan Ka'ab bin Malik telah dikhayalkan dengan dunia perdagangan, dunia perniagaan. Dia sibuk dengan duniawi. Lalu ada sahabat lain memberi amaran, jangan kata Ka'ab seperti itu sebab Ka'ab ini seorang ahli Badar. Dia seorang ahli Badar. Maka jangan kata dia macam tu, dia pernah pergi perang. Kan? Jadi nak ceritanya ada sahabat ketika itu yang lalai. Mereka lalai untuk berzikrullah, ingat pada Allah, lalu mereka sibukkan dengan keduniawi. Lalu Allah SWT menegur dengan menurunkan ayat di atas sebagai peringatan Allah tidak menjadi seperti golongan Yahudi, yang mana Allah SWT telah menurunkan kepada mereka kitab Taurat, tetapi diabaikan hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang fasik. Yahudi, bagaimana Yahudi ini dulu, mereka ni lah daripada keturunan Yahuza. Yahuza ini yang mengeluarkan daripada Nabi Daud, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu semua daripada turunan daripada datang daripada Yahuza, itu Yahudi. Kemudian mereka ini dah ada Nabi di kalangan mereka dan kitab-kitab kepada mereka. Tetapi mereka abaikan kerana mereka ini melihat kepada dunia. Kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya mereka itu menjadi golongan yang kufur. Ayat di atas membayangkan kepada kita bahawa amalan tarekat yang berasas kepada khusyuk hati mengingati Allah SWT telah menjadi ilmu dan amalan yang mula-mula dihapuskan oleh Allah SWT, kerana ternyata zaman awal itu pun amalan zikrullah telah diabaikan oleh para sahabat lantas mendapat teguran daripada Allah SWT. Kenyataan ini nampaknya begitu tepat dengan kata-kata Ubadah bin As-Samit yang ditujukan kepada Jubair, yang bermaksud, benarkah kata-kata Abu Darda, aku wahai Jubair, sekiranya engkau mahu nescaya aku telah ceritakan kepada engkau mengenai ilmu yang mula-mula dihapuskan daripada manusia. Ilmu itu ialah ilmu khusyuk, sehingga masa itu tidak engkau masuk ke dalam masjid sedang orang ramai berjemaah, nescaya engkau tidak dapati seorang pun yang khusyuk. Dan benda pertama yang Allah akan hilangkan adalah khusyuk. Khusyuk tak ada dah. Semayang tak khusyuk, ibadah tak khusyuk, apa pun tak khusyuk dah. Ni sebab apa? Sebab kita disibukkan duniawi, menyebabkan hilang kekhusyukan. Justru itu kita perlu tidak berasa hairan jika pada hari ini disiplin ilmu dan amalan tasawuf atau tarekat itu telah dilupakan dan diabaikan oleh umat Islam. Malahan dengan berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan kata-kata Ubadah bin Samit tadi, tidak hairan jika ada kalangan umat Islam yang mempersoalkan hakikat kebenaran disiplin ilmu dan amalan tersebut. Baik, kemudian suluk atau khalwat. Menurut Ibnu Athaillah Iskandariah, yang bermaksud perbualan al-khalwat atau suluk, yang bermaksud perbualan sir dengan Allah SWT. Sir itu rahsia. Perbualan rahsia dengan Allah SWT. Kemudian ada lagi definisi yang mengatakan perbualan sir. Itu perbualan rahsia dengan Allah SWT tanpa ada seorang pun malaikat atau bersamanya. Manakala khaulat atau suluk, dan segi lain pula ada yang mengatakan khaulat suluk itu ialah seorang lelaki menutup pintu biliknya supaya tidak ada gangguan untuk melakukan persetubuhan. Antara tujuan suluk dan khalwat dalam disiplin ilmu dan amalan tasawuf adalah untuk belajar menetapkan hati supaya sentiasa berkekalan ingat kepada Allah SWT di samping berpanjangan memperhambakan diri kepadanya. Dalam khalwat atau suluk juga, seseorang itu sentiasa dilatih supaya bermuraqabah terhadap diri dan mengawasi fikirannya daripada gangguan dan kesibukan yang bersifat duniawiyah. Mereka harus juga bersifat menjaga diri dan lahiriah masing-masing daripada bergantung pada manusia. Kadang-kadang kita ni hidup bergantung dengan manusia. Bila bergantung dengan manusia ni amat berbahaya. Sebab bila mana pergantungan dengan manusia itu
kita rasa manusia lah yang maha pemberi. Jadi dia boleh datang syirik. Kan? Boleh datang syirik kepada kita bila mana kita meletakkan manusia itu sebagai pemberi. Sedangkan manusia itu sebagai perantaraan. Yang memberi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Sebab tu seperti dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-51, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya lagi teguh tetap di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Untuk menepati kehendak daripada ayat di atas, maka disiplin ilmu dan amalan tasawuf telah memilih untuk menetapkan agar seorang itu bersuluk dan berkhalwat atau berkhalwat bagi mencapai berkhalwat ni maksudnya kita bersendiri-sendiri dengan Allah, berhadapan dengan Allah, supaya kita ni dapat menetapkan hati kita sentiasa mengingati Allah. Mana sebab tu malam hari tu adalah waktu yang paling sesuai. Kalau kita tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj, kenapa Nabi diperjalankan pada waktu malam? Malam itulah untuk bertemu dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah, maka ia adalah waktu yang paling sesuai untuk kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai disiplin ilmu, bagi seorang salik mencapai martabat wusul ila Allah, fakta ini jelas oleh Muhammad Amin bin Kurdi, iaitu ketahilah bahawasanya seseorang itu tidak mungkin akan mencapai martabat wusul ila ma'rifat wa al-wusul dan menerangkan hati bagi musyahadat al-mahbub kecuali dengan melakukan khalwat atau suluk. Amalan khalwat dan suluk ini sememangnya terdapat dalam ajaran Islam. Terdapat asas yang kukuh dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Antaranya yang disebut di dalam surah Al-Muzammir, kan? Wazkurusmallah wazkurusma Allah sebut di dalam surah Al-Muzammir ayat yang ke-8, wazkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Allah kata, dah sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhan dan terus menerus siang dan malam, serta tumpukanlah amal ibadat kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Ayat di atas mengandungi dua perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Pertama, perintah agar sentiasa ingat kepada Allah, manakala perintah kedua ialah memutuskan hubungan selain pada Allah SWT bagi tujuan beribadah kepadanya. Dalam hal ini kita ingatkan kata-kata Ibnu Athaillah dalam katakannya bagaimana seorang itu boleh menuju kepada Allah sedangkan dia diselubungi oleh syahwatnya, dan macam mana seseorang itu boleh sampai ke tahap ma'rifatullah. Kita bawa diri kita dengan Allah ni selagi mana syahwat kita menjadikan syahwat itu sebagai tuan. Kita tidak membuang syahwat itu, ataupun sekurang-kurangnya kita mengawal syahwat kita. Bila mana nafsu itu lebih diutamakan daripada apa yang dimahukan oleh Allah. Oleh yang demikian, dalam melaksanakan ibadah, seseorang itu haruslah melatih diri dan nafsunya supaya memutuskan kepergantungan hatinya kepada selain pada Allah. Jangan letak pergantungan pada manusia. Letaklah pergantungan hanya pada Allah. Untuk kalau kita ada manusia yang menzalimi kita, nak mengubah manusia itu, kita minta pada Allah supaya Allah yang mengubahkan, bukan kita yang mengubah. Sebab tu kita jangan ambil kerja Allah. Jangan ambil kerja Allah. Dalam kata hikmah itu menggunakan istilah yarhal yang bermaksud berperpindahan atau perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Makna ini adalah dilihat dari sudut yang zahir. Dari sudut yang batin pula, ia boleh diertikan sebagai daripada melihat alam benda, daripada melihat pencipta dan alam kebendaan. Dalam konteks ini, hati semestinya dilatih agar sentiasa melihat Allah dan bergantung hanya padanya. Khalwat atau suluk dalam bentuk ini sebenarnya dapat membantu membetulkan ubudiyah, iaitu penghambaan seseorang salik
kepada Khaliknya, di samping dapat membetulkan ma'rifah terhadap Tuhannya. Contoh, Abi Jamrah berpendapat bahawa jika khalwat Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu membuah kurnia nubuwah daripada Allah SWT, maka seseorang yang mengikuti jejak langkahnya dengan melakukan khalwat atau suluk itu akan dianugerahkan Allah SWT dengan sifat-sifat kewalian atau wilayah. Daripada keterangan dan fakta di atas, maka kita dapat menyatakan di sini bahawa amalan suluk atau khalwat itu sebenarnya merupakan kerja yang bersifat amali atau latihan. Riyadat al-nafs, iaitu latihan di dalam hati dalam melaksanakan disiplin yang telah ditetapkan dalam sesebuah tarikat atau tasawuf. Dengan latihan tersebut yang membolehkan seseorang salih itu mencapai martabat wusul ilallah. Hal ini telah nyatakan oleh Ibn Ta'ilah, iaitu jika tidak ada medan melawan hawa nafsu, maka tidak akan tercapai matlamat perjalanan menuju Allah. Kan? Mesti kena ada satu jalan untuk menuju menentang hawa nafsu ni. Macam mana kita menentang hawa nafsu kita waktu sekarang ni. Waktu tidur kan sedap kan. Tapi kita lawan sebab kita nak pada ilmu, maka inilah kata jalan menuju kepada Allah. Kan? Kata-kata hikmah di atas telah memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahawa kejayaan untuk mencapai martabat wusul itu mestilah melalui medan atau lapangan perjuangan melawan dan melatih hawa nafsu yang disebutkan oleh Ibn Ta'ilah sebagai mayadin al-nufus, medan untuk melawan dan melatih nafsu. Dan jika yang kita ertikan sebagai khalwat suluk seperti yang terdapat dalam disiplin ilmu dan amalan tasawuf, riyadah yang dilakukan ini jelas termasuk dalam pengertian amal soleh yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Fakta ini kalau kita lihat apa yang diperlukan bagi seorang yang seorang yang mahu mendekatkan diri dengan Allah, maka dia tidak diputuskan daripada tasawuf itu, tidak boleh mendekatkan tasawuf pada diri dia tu. Kemudian untuk mendapat sebagai disiplin ilmu, amal tasawuf ni kita tak boleh tinggalkan dalam kita nak membentuk diri kita menjadi seorang yang bertakwa. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-10, iaitu bila Allah sebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrika biibadati rabbi ahada. Dan kita tengok pada surah Al-Kahfi itu sendiri, Allah kata faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Oleh yang demikian, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan siapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Dalam ibadat tidak boleh lagi kita, sebab tu yang disebut tadi antara yang dihilangkan di dalam ilmu, di dalam ilmu, disiplin ilmu itu adalah kekusyukan. Kusyuk tu bahaya. Hilang kusyuk tu bahaya. Mana kita tidak meletakkan Allah itu di dalam hati kita. Sebab tu antara sifat manusia di akhir zaman nak dapat kusyuk tu kena ada ilmu. Nak dapat ilmu tu kena baca. Jadi antara sifat yang dihilangkan antara Allah kita lihat akhir zaman ni adalah sifat manusia malas membaca. Dia suka mendengar tapi dia malas membaca. Dia dengar, lepas tu dia sebar. Gitu kan. Tapi dia tidak mencari dan mengkaji atau meneliti ilmu yang lebih mendalam atau membaca supaya apa yang dia dengar itu menjadikan dia sebagai teguh di dalam hatinya bahawa itu benda fakta yang betul. Kadang-kadang dia dengar benda salah, tapi sebab dia malas nak membaca, malas nak mengkaji, menyebabkan tidak ada kekusyukan dalam hatinya, sehinggalah dia menyebar benda yang menjadi fitnah pada masyarakat. Itu antara sifat yang Allah hilangkan adalah sifat tidak suka membaca. Sekarang ni zaman tak suka membaca. Bila ada artikel panjang sikit, orang tak baca dah. Gitu kan.
Hatta berita-berita pun orang tak baca dah sekarang ni. Orang suka mendengar je. Jadi kesimpulannya, yang dapat dinyatakan di sini ialah amalan berkhaluat dan bersuluk yang terdapat dalam disiplin ilmu dan amalan tasawuf itu merupakan kesinambungan daripada amalan para nabi dan rasul yang terdahulu. Amalan tersebut sebenarnya mempunyai kesan yang sangat positif kepada jiwa orang yang salik ketika menjalani mujahadat an-nafs, iaitu oleh yang demikian usaha-usaha yang lebih giat perlu dilakukan untuk meneruskan amalan ini bagi mencapai matlamat mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita kena banyakkan mengingati Allah, berzikir, jangan tinggal berzikir setiap hari walaupun dalam keadaan apa pun sekalipun kita dalam dunia ni, janganlah kita meninggalkan zikir, kan? Maka zikir itu penting untuk menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara zikir yang kita tak perlu tinggal adalah la ilaha illallah, buat 100 kali setiap hari. Yang kedua, astaghfirullah sebagai zikir, buat 100 kali setiap hari. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, salawat 100 kali, zikir. Jangan tinggal setiap hari. Yang keempat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100 kali kita buat. Buat apa? Zikir itu, Nabi kata dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang terakhir Nabi kata, ringan di mulut, berat di mizan. Mizan itu apa dia? Timbangan. Dia ringan je nak sebut, tapi berat dekat mizan nanti. Kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang terakhir, yang kelima, yang kita tak perlu tinggal adalah wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya pada diriku melainkan dengan pertolongan Allah. Maknanya, selepas pada zikir itu, bila dalam kehidupan kita, hati kita hanya pada Allah. Dan tidak ada daya apa yang kita buat dalam dunia ini, melainkan semua itu adalah pertolongan daripada Allah. Kalau Allah tentukan dapat. Kalau Allah tentukan itu takdirnya, itulah takdirnya. Maka janganlah kita letakkan harapan kita pada manusia, sedangkan Allah tidak mengizinkan. Bila mana kita letak harapan pada manusia, meletakkan kita satu kekecewaan bila mana kita tidak dapat berjaya untuk menentukan apa yang kehendak pada jiwa dan nafsu kita. Maka sebab tu kita jangan meletakkan harapan itu hanya pada manusia, menyebabkan kita akan rasa kecewa sekiranya kita gagal untuk memperolehinya. Sebab tu letaklah harapan itu pada Allah. Seperti mana berlaku kepada Ummu Salamah, bila mana suami dia mati, apa dia sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepada musibahku ini, iaitu kematian suami, dan gantikan dengan yang lebih baik. Dia minta Allah gantikan lebih baik. Sebab apa? Dia letakkan pergantungan yang hanya pada Allah. Bila mana mati dia suami, dia sebut, pada Allah aku datang, pada Allah aku kembali, dan Allahumma jurni fi musibati, dan gantikanlah ya Allah berilah kebaikan kepada musibah ni, kematian suami ni, beri pahala padaku. Kemudian wa khuluf li khairan minha, dan gantikan aku dengan yang lebih baik pada itu. Khairan minha, gantikan lebih baik. Akhirnya Ummu Salamah kahwin dengan siapa? Allah gantikan yang lebih baik daripada apa yang dia minta, apa yang dia hilang, iaitu dia menjadi isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Ni Ummu Salamah. Kan? Apa yang dia doa, dia letakkan pergantungan hanya pada Allah. Maka itulah yang dikatakan tarikat, yang sebagai satu jalan yang mengikat diri dia dengan Allah, yang menyebabkan akhirnya Allah bagi dia dengan seorang suami yang lebih baik daripada apa yang dia dapat, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berhenti sampai situ. So kita habislah untuk tajuk silibus kita berkenaan dengan tasawuf ni, habis. Jadi kalau ada soalan, boleh nyatakan. Tak ada soalan, kita berhenti awal. Kan? Sebab bagi saya, sebagai mahasiswa pengajian tinggi ni, saya hanya mengajar mengikut pada silibus. Yang memahami itu adalah daripada mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa itu dia kena ada teknik untuk kefahaman. Bagaimana tak faham? Kalau tak faham, dia tanya. Kemudian dia ada teknik kefahaman dia sendiri. Dan itu bergantung pada diri dia. Sebab tu Nabi kata dalam ilmu ni, sampaikan kepada orang lain supaya orang lain tu lebih faham daripada apa yang kau faham. Macam tu kan. Jadi gitulah. Sebab tu ilmu tu balaghul anni wala ayah. Sampaikan daripada ku walaupun satu ayat. Makna sampai kepada Nabi pada satu ayat pada orang lain supaya orang lain dengar tu lebih memahami apa yang kita faham. Kan? Jadi saya berhenti sampai situ. Kalau ada soalan, sila nyatakan. Kalau tak ada, kita berhenti awal, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada
sahabat-sahabat untuk tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Salam dulu. Nak tanya pendapat Ustaz, nasihat lah. Kalau kita orang awam ni, kita belajar, sekarang ni kita belajar pasal salik, suluk, tarikat, murakabah dan sebagainya ni. Jadi sebagai orang awam ni, apa nasihat Ustaz? Nak bermula dari mana? Terima kasih saja, terima kasih. Baik. Kalau kita nak pergi pada peringkat tertinggi seperti ulama, memang kita tak mampu. Sebab Nabi sebut apa dia? Nabi kata, Allah tidak pernah jemu untuk memberi pahala. Tetapi paling ku takut adalah kamu jemu di dalam beribadah kepada Allah. Kan? Allah tak pernah jemu nak bagi pahala. Kita buat sikit. Yang penting istiqamah. Yang penting istiqamah. Biarlah kita bermula dengan yang sedikit. Kan? Sebagai nasihat pada diri saya dengan sahabat-sahabat semua, bermulalah dengan sedikit, tapi yang penting istiqamah. Kan? Kita nak mula dengan benda yang besar, takut nanti sekejap je kita buat. Kita jemu. Sebab Nabi kata, sebab manusia ni cepat jemu. Buat benda besar nanti cepat jemu. Jadi untuk menghilangkan kejemuan itu, kita mulakan dengan yang sedikit dulu. Sekarang ni kita nak mula dengan apa? Zikir. Okay, kita start zikir. Seperti yang saya kata tadi, zikir, lima zikir tadi. Cuba jangan tinggal. Kita cuba istiqamah pada diri kita, 5 zikir. Setiap pagi lepas subuh, kita baca La ilaha illallah 100 kali, Astaghfirullah 100 kali, kemudian selawat 100 kali, Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali, Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, kemudian La haula la quwata illa billah 100 kali. 5 benda ni, kita cuba istiqamah dengan benda ni dulu. Setiap subuh kita buat 100. Kemudian kalau nak pergi kerja pun, sambil dalam perjalanan kerja pun kita boleh buat. Yang penting lepas subuh kita buat. InsyaAllah daripada situ kita akan tingkat. Sebab kalau nak terus naik tingkat 7, kita panjat naik tingkat 7, kita takkan mampu. Tapi kita naiklah tangga itu satu demi satu. Daripada tingkat 1, kemudian naik tingkat 2, tingkat 3, sampailah ke tingkat 7. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doa pada Allah supaya Allah istiqomahkan dengan amalan kita. Daripada situlah kita akan tingkatkan kepada yang lebih tinggi. InsyaAllah. Wallahu'alam. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Nak tanya Ustaz, pendapat Ustaz. Ada guru-guru juga yang mengajar untuk kita mengamalkan yang 2 ayat terakhir surah Al-Taubah tu sebagai zikir harian kita. Adakah itu satu kekuatan untuk kita untuk mentauhidkan Allah juga? 2 ayat terakhir surah Al-Taubah. 2 ayat terakhir surah Al-Taubah yang laqad ja'akum tu. Okey, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum. In tawallaw faqul hasbiyallah, kan? Okey. Betul Ustaz. Ada setengah ulama dia jalan tarikat ni terlalu banyak. Kan? Sampai ada sahabat tanya kat Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, apakah zikir yang terbaik? Nabi jawab, baca Quran. Zikir yang terbaik adalah baca Quran. Kan? Jadi ayat tadi surah At-Taubah tu dah tentu ayat Quran. Maka dia adalah zikir yang terbaik. Kan? Ada ulama kata memang kita meletakkan fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Hasbiyallah, kata hasbiyallah tu kita meletakkan seluruh hidup kita dengan Allah. Hasbiyallah, hanya Allah. Kita letak hanya Allah je. Kita tak nak hasbiyallah, hasbiyallahu la ilaha illahu. Kan? Aku letakkan pergantungan seluruh pada Allah dan tak ada yang selain pada tu. Kalau kita amalkan ayat ni, insya-Allah dia tanamkan dalam hati kita. Kita tanamkan hati kita. InsyaAllah kalau dia melekat sungguh-sungguh dalam hati kita, kita keluar daripada setiap habis solat kita buat, habis solat kita buat. InsyaAllah kita akan meletakkan diri kita, hati kita hanya semata-mata hidup ini dengan Allah, insyaAllah. Itu setengah ulama dah minta kita amallah ayat ni. Amalkan ayat ni. Ada setengah orang, dia bawa ayat ni sampai dalam solat, kan? Baca dalam solat. InsyaAllah. Sebab Nabi kata sebaik-baik zikir adalah baca Quran. InsyaAllah dia akan boleh jadikan kita sebagai letakkan diri kita khalwat dengan Allah. Kita letakkan hanya tumpuan pada Allah, insyaAllah. Wallahu'alam.
Okay, Ustaz, terima kasih yang jelas. Sama. Jadi kalau dah tak ada soalan, kita berhenti sampai sini. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan dengan tajuk yang barulah, insyaAllah. Kan? Jadi saya minta maaf sekiranya ada terkasar, tersilap, tersasar, terkena, mana yang terkurang. Yang baik itu datangnya semua daripada Allah. Yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Sekiranya kalau ada apa-apa kemuskilan, boleh WhatsApp saya secara direct lah. Kalau saya tak sibuk, insya-Allah saya akan jawab semua. Tinggal lagi cepat dengan lambat je. InsyaAllah mana yang ada yang belum buat assignment tu, tolong buat dan hantar pada saya secepat mungkin, insya-Allah. Dan habis tajuk ni nanti kita akan bagi markah, insya-Allah, kepada KPTI, insya-Allah. Wallahu a'lam, cukup sekadar ini. Sekadar ini yang mampu untuk diterangkan kepada semua. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wal 'asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, yang assignment tu, Ustaz boleh tarik balik tak dekat WhatsApp untuk tajuk tasawuf ni? Rasa macam Ustaz tak bagi lagi. Tak, saya suruh tengok dekat, ada soalan dekat penghujung. Saya pun tak ingat lah. Rasanya saya masa tajuk yang bab pertama tu hari, di penghujungnya ada soalan. Dekat syllabus tu, saya suruh pilih daripada situ je. Kat sana. Okay, saya cuba carilah. Cari dekat syllabus. Dekat syllabus tu, yang penghujung bab 1 ke bab 2 macam tu lah. Dia ada soalan tu, saya suruh pilih pada setiap soalan tu, kemudian buat je, lepas tu nanti hantar kat saya. Yang tu, seingat saya yang tu tajuk untuk tamadun Islam. Oh, tamadun Islam. Okey. Setakat ni yang ada kerja tamadunan. Okey, tak sabar belum lagi. Tak apa, nanti saya bagi dekat dalam grup, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik.